Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Begitu juga salam sejahtera kepada yang bukan beragama Islam. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Pengerusi acara yang berbahagia, Datuk Haji Fadil bin Abu Bakar, Pengerusi MCPF Negeri Sembilan, merangkap menjadi Ketua PIBG SMK Tunku Besar Tampin, yang berusaha Tuan Haji Zul bin Senin, Pengetua Cemerlang SMK Tunku Besar Tampin, Div Jemputan, barisan pentadbir sekolah, warga pendidik, ibu bapa, penjaga, tuan-tuan dan puan-puan, dan para pelajar yang berkesempatan hadir pada hari ini. Saya dapat tajuk bekerja sebagai satu ibadah, tapi bukan semua orang yang ada kerja sini. Tapi tak apalah, dah orang panggil ceramah je lah. Buat macam mana kan? Jadi bila cerita tentang bekerja sebagai satu ibadah ni, teringat pantun lama-lama, pijak galah sambil berlari, rupa hujungnya sudahlah patah. Banyakkan usaha kepada diri semasa diri muda dan mentah. Buah keras makan dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah difikir, supaya jangan mendapat malu. Kapal layar bertiang tiga, tiang keempat barangan patah. Amal ikhtiar bahagian kita, hasil pendapat di tangan Allah. Bukan rusa sebarang rusa, rusa larangan Raja Melayu. Jangan biasa membuang masa, masa berjalan lepas selalu. Terbang indah si kunang-kunang, cahaya bertebaran menjadi hiburan. Yang berlalu usahlah dikenang, penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Jadi kenapa pantun ni bagi saja nak isi kuasa? Sebab dia cerita tentang bekerja kan, petang-petang ni cerita pasal kerja. Bila bekerja sebagai satu ibadah ni, maknanya apa-apa juga yang kita buat adalah merupakan ibadah. Kepada yang bukan Islam, dia percaya tentang buat baik dibalas baik kan? Buat jahat dibalas jahat. Tetapi pada orang Islam, buat baik dibalas baik. Kadang-kadang ada juga balasan yang tak baik, tapi maksudnya baik kalau kita fahami. Macam tu. Segala-galanya baik sudahnya. Tu yang Nabi sebut, jangan risau pada yang bukan Islam, dia boleh ambil je poin saya sebut. Biasanya saya ceramah ni semua boleh ambil poin saya. Kata Nabi Muhammad, dia kata amat menakjubkan umatku nanti, segala-galanya dikatakan baik baginya. Bila dia dapat perkara-perkara yang baik, dia bersyukur. Tapi bila mendapat ujian dan kesusahan, dia bersabar. Dan itulah sebaik-baik umat kan? Jadi macam hari ni lah, macam hari ni Samsul Debat datang, ada yang cakap baik, ada yang cakap tak berapa baik. Ada yang cakap baik, baiklah. Yang tak baik tu mungkin dia tak apa suka, dia duduk belakang, dia tak nak duduk depan. Macam tu lah kan? Saya memang macam tu lah kan? Tempat duduk depan ada kosong lagi, kenapa gemar duduk belakang? Itulah ada contoh lah kan. Saya cakap tepat kan, macam tu je kan. Jadi bila sebut benda baik ni kan, 3 kayu ukur. Benda baik diizinkan oleh Allah, kaedah modus operandi, cara kerjanya. Dan yang ketiga, diniatkan kerana Allah. Ada 3-3 ni dapat pahala ibadah. Settle.
Saya ulang balik, benda tu benda baik. Contohnya lah persatuan MCPF ni, Yayasan Pencegahan Jenayah kan, benda baik. Kaedahnya buat program penerangan apa semua, kaedah pun baik. Kalau ada niatnya kerana Allah, maka dapatlah pahala ibadah. Tapi kalau niat dia sebab nak cari dana je, atau niat dia nak cari satu platform, atau niat dia sebab supaya orang tahu kita ada kedudukan tertentu, contohnya, dapat setakat tu je lah. Mungkin ada pahala kebaikan yang dibuat, tetapi dia tidak sampai pada pahala ibadah. Atau ada orang dia dapat apa, dia niat dia supaya dapat selfie, dapat share konten dekat dalam media sosial, dia mungkin dapat pahala benda baik, tapi tidak sampai pada pahala ibadah. Contoh katalah saya, Datuk Fadil dengan pengetua kita Tuan Haji Zul, kita orang tubuhkan satu persatuan untuk bantu ibu-ibu tunggal seluruh Tampin. Dan kami fokus anak yatim orang kami tak tolong. Anak yatim, orang susah tak tolong. Ibu tunggal fokus betul. Hanya ibu tunggal seluruh Tampin, tak ada seorang pun ketinggalan. So, pertama dia benda baik. Kedua, cara kita mengedarkan bantuan tu dengan kerjasama MCPF tadi kita bagi pun kaedahnya diizinkan oleh Allah, dan niat kerana Allah dapat pahala ibadah. Tapi kalau tiba-tiba ya, ini best ni, popular ni, pergi dengan Samsul Debat ni, contohlah, dapat tunjuk dekat orang ni, share konten ni, dia hanya dapat pahala kebaikan tapi tak dapat pahala ibadah. Ataupun tiba-tiba Tuan Haji Zul dia cakap dengan Samsul Debat, dengan Datuk Fadil, dia kata untuk rumah yang last ni Datuk Fadil Samsul Debat tak payah ikut, saya bagi seorang-seorang. Kita pun mula mengensyaki niat Tuan Haji Zul. Tuan Haji Zul tak macam tu, ni contoh saja. Rupanya ibu tunggal yang last tu bukan kaleng-kaleng kan, lawa, cantik, macam Maya Karin. Contoh Haji Fadil, Datuk Fadil mula bisik kat saya, patutlah dia tak ajak kita, contoh lah kan. Jadi benda tu mengundang fitnah. Jadi tak dapat. Macam contoh paling senang nak bagi semua orang faham, Robin Hood kan. Kalau kita tengok, tak kisah pada dulu sampai sekarang, walaupun dah difilmkan dengan bentuk moden, tak kisahlah Robin Hood ni niat dia nak tolong orang susah, orang miskin. Benda baik lah, katalah dia dah masuk Islam, nama dia Robin bin Hood kan, kata masuk Islam, niat dia kerana Allah, benda matlamat dia baik. Tetapi dalam Islam, matlamat tidak menghalalkan cara. Kaedah Robin Hood, mencuri daripada orang kaya, itu tidak diizinkan. Apatah lagi tidak diizinkan oleh MCPF, Yayasan Pencegahan Jenayah kan. Jadi itulah nak bagi faham tak katnya? Faham tak sangat ni? Jadi demikianlah ceramah kita pada hari ini. Tak susah sangat, yang penting faham kan. Macam tu, tak rapek macam tu ceramah kan. Jadi itu sebabnya yang paling penting sekali kita kena ingat, bila sebutkan sebagai itu ibadah, satu perkara yang paling mustahak adalah integriti. Semua perkara-perkara baik adalah integriti, termasuk juga mengelakkan diri daripada terlibat dengan jenayah, itu juga satu bentuk integriti. Sebab apa kita cakap macam tu? Sebab semua benda-benda baik adalah integriti. Tengok, kalau kita tengok dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang keempat, integriti membawa maksud ketelusan, kejujuran, keutuhan, kekukuhan. Empat ni, ketelusan, kejujuran, kekukuhan, keutuhan. Itu adalah integriti. Maknanya semua benda-benda baik, ketelusan baik, jujur baik, kukuh baik, keteguhan baik, semua benda-benda baik. Sejajar dengan apa yang Prophet Muhammad sebut. Nabi sebut apa? Nabi bagi tahu, Tuhan sangat suka, Allah sangat suka hambanya kalau melakukan amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Termasuklah cikgu kan, cikgu, guru-guru. Berapa ramai cikgu? Saya pernah ceramah dulu nak tanya, mau tidak integriti cikgu. Okey, guru-guru yang ada, siapa yang rasa dia berintegriti, teruskan berdiri. Semua berdiri.
Siapa yang rasa tak pernah sikit pun, tak pernah sekali pun sepanjang dia servis jadi cikgu, dia lambat sampai kat kelas dengan sengaja, tolong terus berdiri. Ramai duduk dah masa tu. Siapa yang tak pernah sepanjang jadi cikgu, dia tak adalah demam sangat, tapi sikit-sikit je boleh nak ngajar ikut kan. Tapi dia MC juga. Sudahnya belum sampai soalan ke-6 semua duduk dah. Soalan macam tu. Itu belum cerita lagi yang sekolah pagi, yang sekolah yang 2 sesi, sesi pagi dan sesi petang. Sekolah ni 2 sesi ke 1 sesi? 1 sesi, alhamdulillah. Kalau kena stay sampai petang, mengungut-ungut, panjang muncul. Hari Jumaat ni pula kau nak buat ceramah lah. Contoh lah kan. Contoh kan. Tapi kalau datang dengar ceramah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Jangan main-main. Ni MCPF bukan kaleng-kaleng tau. Dia panggil penceramah top 5 Malaysia. Ingat koman-koman ke? Orang Negeri Sembilan pun tunggu queue pun tahun depan baru dapat tu. Korang dapat hari ni. Dahsyat tak dahsyat? Datuk Fadil pun dia baru tahu betapa sibuknya Samsul Ubat. Malam tadi Penang. Pagi tadi mesyuarat dengan Astro tentang program nak buat. Tu yang tahulah KL kan jam. Rembau tak jam, KL yang jam kan. Tampin lah jam sikit. Kan. Maklumlah Tampin dah maju sekarang kan. Macam tu lah. Jadi mana kata benda baik diizinkan oleh Tuhan, buat niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Macam tu juga dengan kerja. Habis Samsul Ubat ni ceramah ni, confirm lah dia niat. Belum tentu lagi. Bukan semua penceramah yang ceramah niat kerana Allah. Ada penceramah tu tak ada 10,000 tak datang. Ada penceramah tu tak bayar 5,000 dia tak nak datang. Tanya Datuk Fadil, bayar saya berapa? Saya pun tak tahu berapa. Saya okey je. Janji dah okey kan. Okey, Tampin okey dia. Dah berapa kali, memang tak ada daerah lain dia panggil saya. Setakat ni Tampin je lah dia panggil saya. Hari tu Tampin dengar kan. Ada sekali tu dekat sekolah mana ni kita pergi? Jelebu. Ada Jelebu. Saya okey dengan Negeri Sembilan tu seronok saya. Tapi malam ni saya di Melaka, esok pagi di Melaka, lepas tu petang besok Janda Baik bersama dengan Datuk Mahathir, bersama dengan Dr. Izzah Arif. Itu ada dekat Janda Baik, ada seminar pula. Macam tu lah. Jadi mana kata letakkan benda-benda baik. Contohlah kalau kita naik kereta, satu lagi prinsip yang kita kena faham. Bila ada prinsip ihsan dalam diri kita, kita akan nampak segala perkara tu, kita buat benda tu kita nampak Tuhan. Katalah kita nampak Tuhan, rasa-rasa buat perangai ke tak? Saya nak tanya. Tak buat. Kalaupun kita tak nampak Tuhan, even if, bak kata cikgu bahasa Inggeris di SMK Tunku Besar Tampin, even if, mana cikgu bahasa Inggeris? Kan, even if kan, kita tak nampak Tuhan, kita yakin Tuhan nampak kita kan, maka sudah tentunya perangai kita akan jadi baik. Tapi saya bagi contoh, kita naik kereta sampai dekat Tampin, dekat traffic light yang sebelum sampai sekolah ni, pukul 11.30 malam, tak ada satu umat pun kat jalan tu, gelap kan. Masa tu ada countdown, dah ada kira-kira dah pula, 129 saat lagi merah ni, 128, 127, tak ada CCTV. Soalan saya, cikgu lelaki, budak lelaki jangan jawab, perempuan je jawab. Adakah kamu akan tunggu atau kamu jalan aja sebab tak ada orang? Jalan. Bagus orang perempuan. Tanya orang lelaki, adakah kamu akan tunggu atau terus jalan? Tengok beza integriti lelaki dan perempuan. Itu saya malah tanya. Orang perempuan ni nampaknya macam nerd, macam suci. Kenapa? Dilunggahnya traffic light tu, bayangkanlah. Idahlah jawab dengan tahap ada wakil polis diraja Malaysia dalam dewan ni. Itulah dia masalahnya kan. Tapi biasalah, lelaki seringkali dipersalahkan. Bila lelaki jawab kami tunggu, orang perempuan akan tegur, tak penat ke jadi munafik? Tu dia ayat tu. Itu ayat dia kan.
Itulah lelaki seringkali dituduh sedemikian rupa. Kan? Tapi tak apa. Maknanya itulah saya nak bagi gambaran kefahaman. Ada orang kadang-kadang dia siang hon, tak ada kereta, jalanlah bodoh-bodoh, jalan bodoh ke depan. Orang yang naik kereta, kau cakaplah apa pun, aku tidak akan berganjak daripada prinsip kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Itulah yang ada pada lelaki-lelaki di dalam dewan ini. Tak, itu sindir tau, kau kena faham. Itu sindir. Kau jangan nak tepuk tangan sangat. Macam tu. Jadi macam tu lah. Tu sebabnya kalau kita tengok perkara ni, bab integriti ni telah diisytiharkan oleh Nabi Adam AS, kan, ketika sejak diciptakan Nabi Adam AS pada ketika itu, kan, yang mana tiada kuasa boleh membatalkan ketetapan Allah selari dengan firman Allah. Bagaimana kalian tergamak kufur mengingkari Allah, padahal kalian dahulunya mati sebelum dilahirkan, kemudian dilahirkan, Allah hidupkan kalian, dan Dia mematikan kalian guna menghidupkan kalian semula untuk hari akhirat, dan kemudian